Welcome back to my channel. So untuk kali ini aku nak kongsi ataupun share berkenaan dengan review powerbank Pine model PN961 yang berkapasiti 10,000 mAh. Baru-baru ini aku ada unboxing beberapa barang yang aku beli dekat Shopee yang berharga bawah RM40. So ini adalah salah satu barang tersebut, iaitu powerbank Pine. So sepanjang seminggu penggunaan aku akan review apa yang aku perhati dengan powerbank ni. Sebab tu korang boleh subscribe, komen, share serta tekan loceng untuk notification video aku seterusnya. Let's go. Okay, kita terus kepada apa yang korang akan dapat dekat dalam kotak powerbank Pine PN961 yang berkapasiti 10,000 mAh ni. So korang akan dapat kotak, manual board bekas keras ni, USB cable yang jenis micro USB, powerbank itu sendiri dan dia punya pembalut. So itu adalah yang korang akan dapat dalam kotak original powerbank Pine PN961 ni. Ok, so dari segi berat, berat powerbank ni lebih kurang 237 gram. Powerbank ni berketinggian lebih kurang 14.5 cm dan dia punya lebar lebih kurang 7 cm dan dia punya tebal lebih kurang 1.5 cm. Okey, kalau korang boleh lihat pada bahagian depan, korang boleh lihat dia punya tulisan Pine Universal USB Backup Power, dan di hadapan juga terdapat display untuk peratusan bateri dekat powerbank ni, dan di sebelah tepi terdapat button untuk korang on display tu. Korang klik 2 kali untuk on dan korang akan dapat lihat dia punya display. Dekat dia punya display juga menunjukkan output atau input dan juga fast charging atau tak. So untuk bahagian bawah korang boleh charge 2 phone dengan satu support fast charging 18 watt dan satu yang biasa punya. So untuk charge powerbank ni terdapat 3 jenis, iaitu Type C, micro USB dan juga kabel dari Apple Lightning. So korang dah tak payah pening-pening nak bawa 2-3 kabel untuk charge phone ni. Korang boleh charge guna kabel dari phone yang korang pakai. So untuk info yang lebih detail lagi dekat powerbank ni, korang boleh lihat pada bahagian belakang. Dia akan beritahu satu-satu dari segi model dan semua yang terdapat dekat powerbank ni. Ok, sepanjang seminggu penggunaan aku berkenaan powerbank ni, untuk charge powerbank ni dari 0 ke 99% menggunakan fast charging 18 watt. Aku dapat charge 3 jam bagi 0 ke 99% dan 99% ke 100% mengambil masa 1 jam. Total semua adalah 4 jam untuk charge menggunakan fast charging 18 watt. Tapi untuk charge biasa, korang dapat charge penuh mengambil masa agak lama sedikit, iaitu 6 jam untuk 0 ke 100%. Untuk info tambahan bagi charge powerbank ni, sebelum korang charge tu, untuk pertama kali selepas korang buka kotak tu, korang kena guna sepenuh dulu bateri powerbank ni sampai habis, barulah korang boleh charge. Jika tidak, korang tak akan dapat charge penuh powerbank ni, hanya setakat 99% je. So itu adalah yang aku dapat daripada pengalaman aku selama seminggu aku guna powerbank ni. Dan juga untuk 99% ke 100% mengambil masa yang agak lama berbanding dengan dari 0 ke 99% untuk charge powerbank ni. So korang jangan risau kalau powerbank korang dari 0 ke 99% mengambil masa yang sekejap berbanding dengan 99% ke 100%. So sepanjang seminggu aku guna powerbank ni, apa yang aku puas hati dekat powerbank ni, pertama sekali adalah dari segi kabel untuk charge powerbank ni. Korang dah tak payah fikir nak beli kabel lain, korang boleh guna je kabel dari phone korang. Kalau korang guna yang jenis micro USB, korang charge je guna micro USB. Kalau korang guna Type C, korang charge Type C. Kalau korang guna iPhone, korang guna je kabel iPhone untuk charge phone ni. Ok, yang keduanya untuk charge powerbank ni, dia support fast charging. So
kalau korang nak cas ni mengambil masa yang sekitar 4 jam je untuk cas powerbank ni. Seperti sebelum ni powerbank aku mengambil masa sekitar mungkin setengah hari untuk cas powerbank yang berkapasiti sama 10,000 mAh. Jadi itu amat menjimatkan masa lah untuk aku cas powerbank ni. Okey, yang ketiganya adalah dia punya untuk charge phone. Dia punya USB adalah support fast charging 18W, so aku boleh charge phone aku dengan lebih cepat. Dan bonus dia ada satu lagi USB untuk aku charge benda lain ataupun phone lain. Dapatlah jimat masa aku untuk charge dua benda dalam satu masa. Okey, yang keempat yang aku suka pasal powerbank ni adalah dia punya display. Dia tunjuk keseluruhan peratusan bateri dekat powerbank ni. Dari 0 ke 100% dia akan tunjuk, tak seperti setengah powerbank kan dia lakar dia punya display untuk percentage bateri 0, 25, 50, 75, 100% macam tu lah. So yang display juga aku suka sebab dia bukan sekadar tunjuk peratusan bateri, dia ada tunjuk output dan input dan yang mana support fast charging atau tak. So itu adalah yang aku suka pasal dia punya display. Okey, yang kelimanya adalah dari segi dia punya design aku suka sebab dia punya adalah sangat nipis powerbank ni, sama seperti korang pegang phone. So kalau korang nak bawa mana-mana pun okey je. Dari segi dia punya size ni tak membebankan kalau korang bawa, dan dia punya berat ni boleh diterima lagi lah untuk korang bawa pergi mana-mana. Tak rasa macam korang tengah bawa powerbank. Corak dia pun aku suka ala-ala karbon dan dia punya permukaan tak licin, ada kasar sedikit. So kalau korang nak pegang powerbank ni tak rasa licin, tak mudah terlucut dekat tangan. So selesa lah untuk pegang powerbank ni. So kesimpulannya, untuk harga bawah RM40 dengan adanya function-function yang aku ceritakan tadi amat berbaloi untuk aku miliki. So kalau korang nak, korang boleh beli dekat Shopee. Aku sediakan link dekat bawah, korang boleh klik link tu untuk beli powerbank ni. So memang aku suka sangat powerbank ni. Okey, aku rasa itu sajalah review aku selama seminggu aku guna powerbank ni. So jangan lupa subscribe video aku ni guys. Jumpa lagi next video.